Sekali lagi kita berjumpa dalam sesi taklimat kepada media mengenai keadaan semasa pandemik COVID di Sabah. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, kemarin jumlahnya 499, ya. Dan ia adalah satu peningkatan yang agak tinggi kalau dibandingkan pada hari Isnin, ya, di mana jumlahnya sekadar 288 kalau saya tidak silap. Dan kemarin juga kita telah nyatakan salah satu sebab daripada tingginya statistik kemarin ialah kerana ada kes yang melibatkan penjara di Sendakan dan juga PTS di Tawau. Dan berikut ialah laporan kita pada hari ini. Berdasarkan laporan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, jumlah kes positif baharu COVID-19 di negeri Sabah pada hari ini ialah 387 kes. 387. Ini bermakna turun sedikit daripada jumlah semalam, iaitu 499. Ini bermakna jumlah kumulatif atau jumlah yang terkumpul setakat ini ialah 24.269 kes. Hari ini 2 kes kematian telah dicatatkan di daerah Sendakan. Dan bagi pihak kerajaan negeri, saya ingin merakamkan takziah kepada keluarga yang ditinggalkan. Pada hari ini juga 237 pesakit COVID telah discharge atau telah sembuh dan telah dibenarkan keluar daripada hospital. Manakala 2,000 pesakit sedang menerima rawatan, 634 di hospital dan 1,366 di PKRC. Daripada jumlah itu, orang telah dimasukkan ke ICU dan 17 daripada mereka itu memerlukan bantuan alat pernafasan atau ventilator. Saya pergi kepada kes jangkitan mengikut daerah di negeri Sabah. Daerah yang paling tinggi pada hari ini ialah Tawau dengan 169 kes, Lahadatu 80, Kota Kinabalu 44. Ini bermakna ada penurunan kes-kes baharu di Kota Kinabalu. Sendakan 21 termasuk dan dia juga melibatkan 2 kematian seperti mana yang saya telah nyatakan awal tadi. Kudat 20, Tuaran 12, Ranau kembali kepada zon jingga apabila hari ini mencatatkan 12 kes baharu. Penampang 10, Putatan 5, Sempurna 4, Papar 4, Kota Belud 2 dan Beluran dan Keningau masing-masing 1 kes baharu pada hari ini. Daerah-daerah berikut tidak, ya minta maaf, bahwa Pitas dan Kota Marudu juga masing-masing mencatatkan 1 kes. So 1 kes di 4 daerah yaitu Beluran, Keningau, Pitas dan Kota Marudu. Manakala daerah-daerah berikut tidak mencatatkan sebarang kes baharu pada hari ini. Daerah-daerah tersebut ialah Beaufort, Kinabatangan, Sipitang, Tembunan, Tengod, Kuala Penyu, Kunak, Telupit, Tenem dan juga Nabawan.
daripada semua daerah di negeri Sabah, 2 daerah berada dalam zon hijau, iaitu Tenem dan juga Nabawan. So kalau saya boleh ulang, jumlah kes positif di Sabah yang dicatatkan hari ini 387, 2 kes kematian dan 3 kluster baru yang akan saya nyatakan sebentar lagi. Dan saya juga telah menyatakan tadi, daerah Ranau telah bertukar daripada zon kuning kepada zon jingga. Dan seperti mana yang kita telah maklumkan lebih awal, zon jingga ialah zon di antara kuning dan juga merah. Pada hari ini terdapat 3 kluster baru dilaporkan. 1 kluster Sabaru di daerah Ladatu yang mencatatkan sebanyak 70 kes. Kluster Garden di daerah Tawau 3 kes. Dan kluster Tomha di Ranau 12 kes. Saya dipahamkan bahawa kluster Tomha di Ranau ini adalah di tempat tapak pembinaan, ya. Daripada 387 kes positif COVID, sebanyak 205 kes atau sekitar 53% adalah berpunca daripada kluster Pusat Tahanan Sementara PTS di Tawau. Dan kluster Sabaru di Lahadatu 70 kes. Jadi di PTS 135, di Sabaru ialah 70 kes. Daerah Tawau mencatatkan kes tertinggi pada hari ini. Daripada 169 kes yang direkodkan, 135 kes adalah daripada kluster Pusat Tahanan Sementara atau PTS Tawau. 12 kes kluster GK, kluster Garden 3 dan kluster Tanah Mesra 1 kes. Manakala saringan kontak rapat 7 kes, saringan bergejala 5 kes dan saringan kendiri 3 kes. Dan masing-masing 1 kes daripada saringan kemasukan ke hospital, saringan pengiring dan saringan pembedahan. Manakala Lahadatu pula mencatatkan kes kedua tertinggi, iaitu 80 kes. Daripada jumlah ini, kluster Sabaru 70 kes, saringan bergejala 3 kes, saringan kontak rapat 2 kes, saringan komuniti 2 kes, dan masing-masing 1 kes daripada saringan petugas kesihatan, saringan tempat kerja, dan saringan BID. Dan BID arti dia Brought in Dead, arti dia mayat sudah dibawa meninggal lebih awal dan telah dibawa ke hospital. Ya. Jumlah kapasiti katil di hospital COVID adalah 990 katil. Sementara bilangan katil di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah atau PKRC adalah sebanyak 5.368 katil. Ini menjadikan jumlah keseluruhan katil pada hari ini sebanyak 6.358 katil dengan peratusan penggunaan 31.46%. Kerajaan sebelum ini telah melaksanakan PKPD di Pusat Tahanan Sementara Tawau, Penjara Sendakan dan Kotas Penjara Taman Wira Sendakan berkuat kuasa pada 6 November dan dijadualkan berakhir esok, iaitu 19 November. Bagi pusat tahanan sementara PTS Tawau, Jabatan Kesihatan telah melaksanakan sebanyak 1.740 saringan sehingga 17 November dan masih terdapat 137 kes aktif direkodkan, manakala 924 sampel saringan
masih lagi menunggu untuk keputusan. Bagi penjara Sendakan dan Kotes Penjara Taman Wira Sendakan, Jabatan Kesihatan telah membuat 1.743 saringan dan sehingga 17 November masih terdapat 141 kes aktif yang direkodkan, manakala 203 sampel saringan masih lagi menunggu keputusan. Secara keseluruhan, jumlah kes aktif dan bilangan sampel saringan yang belum mendapat keputusan bagi lokaliti ini masih tinggi. Kerana itu, atas nasihat dan penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, sidang Majlis Keselamatan Negara bersetuju untuk melanjutkan PKPD di Pusat Tahanan Sementara Tawau, Penjara Sendakan dan Kotes Penjara Taman Wira Sendakan selama 14 hari lagi, bermula pada 20 November hingga 3 Desember tahun ini. Sidang khas MKN hari ini juga mendengar pembentangan daripada MKN Sabah mengenai peningkatan kes positif COVID di Kampung Nahaba dan Kampung Teguden di Kota Belud. Sehingga 17 November sebanyak 36 kes positif telah direkodkan di kedua-dua lokaliti ini. Atas nasihat dan penilaian risiko yang dilaksanakan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, sidang khas MKN hari ini bersetuju untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan atau PKPD di Kampung Nahaba dan Kampung Teguden, kedua-duanya di Kota Belud, bermula 20 November hingga 3 Desember pada tahun ini. Untuk makluman, pelaksanaan PKPD ini akan melibatkan 1.740 orang penduduk secara keseluruhan di Kampung Nahaba dan juga di Kampung Teguden. SOP PKPD di Sabah adalah sama seperti yang diumumkan sebelum ini, dan kedai runcit di kawasan PKPD dibenarkan beroperasi dari jam 6 pagi hingga 6 petang. Seorang wakil dari setiap rumah turut dibenarkan keluar dari kawasan PKPD dan dengan kebenaran PDRM, khusus untuk mengeluarkan wang dari mesin ATM atau bank dan bagi tujuan membeli keperluan asas dan juga bahan-bahan yang bukan makanan atau non-food items. Pasar juga dibenarkan beroperasi di kawasan PKPD sebanyak 2 kali seminggu, dari jam 6 pagi hingga jam 2 petang. Saya pergi kepada bantuan bakul makanan atau food basket. Sehingga hari ini sebanyak 190.951 bakul makanan telah diagihkan kepada semua golongan sasar. Saya pergi kepada laporan Sekatan Jalan Raya atau SJR serta penguatkuasaan perairan Sabah, sanitasi dan hibahan umum oleh Jabatan Penerangan melalui program mereka Info on Wheels. Sebanyak 71 sekatan jalan raya telah dilaksanakan, melibatkan pemeriksaan 55.560 kenderaan. Daripada jumlah tersebut, 158 buah kenderaan di arah berpatah balik, manakala 29 kompaun dikeluarkan atas kesalahan melanggar SOP COVID-19. PDRM juga telah melaksanakan 84 hibahan melalui kereta peronda. Kadar pematuhan penduduk secara keseluruhan ke atas SOP PKPB ialah 97.88%. Ini hampir 99%, iaitu satu angka yang cukup baik
dan saya menyuruh kepada semua rakyat agar terus memastikan pematuhan yang maksimum kepada semua SOP yang berkuat kuasa. Penguatkuasaan SOP turut dijalankan di perairan Laut Sabah oleh pasukan polis Marine yang melibatkan 21 pemeriksaan di kawasan Pantai Timur dan 15 pemeriksaan di perairan Kota Kinabalu dan juga Labuan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah telah melaksanakan sanitasi di 14 premis, yakni 7 buah daerah, di 7 buah daerah, yaitu di Tawau, Kinabatangan, Semporna, Kota Kinabalu, Sendakan, Beloran, dan juga Lahadatu. Hibahan umum info on wheels oleh Jabatan Penerangan terus dijalankan bagi memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai pematuhan kepada SOP. Amalan 3W, mengelakkan 3C, dan pembudayaan norma baharu telah dilaksanakan di 114 lokasi di 20 buah daerah. Hibahan dibuat dalam 4 bahasa, yaitu bahasa Malaysia, bahasa Mandarin, bahasa Kadazan, dan juga bahasa Bajau. Kerjasama padu daripada semua pihak amatlah penting untuk memutuskan rantaian COVID-19 dengan mematuhi semua SOP yang berkuat kuasa dan mengamalkan norma baru dalam kehidupan kita. Dan seperti mana yang sering saya nyatakan, apapun tindakan dan juga peraturan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan melalui Kementerian Kesihatan, pada akhirnya sikap kita sendiri yang banyak membantu kita untuk menjayakan usaha untuk memerangi COVID atau virus COVID-19. Kalau kita perhatikan daripada semua kes-kes baru, selain daripada kluster-kluster tertentu yang banyak melibatkan apa yang dipanggil sebagai kontak rapat atau perhimpunan, ya. Jadi inilah yang kita selalu katakan, antara SOP yang perlu kita elakkan ialah cuba jangan pergi kepada tempat-tempat yang tempat yang ramai orang atau crowded place. Kerana di situlah kita terdedah kepada jangkitan, atau kalau kita yang membawa virus itu, kita menjangkit pula kepada orang lain. Dan seperti mana yang saya juga nyatakan, setiap kali kita mengadakan sesi ini, sekiranya ada sahabat rapat kita yang telah dapati positif, maka kita sendiri hendaklah mengambil inisiatif untuk pergi ke klinik ataupun hospital yang berdekatan untuk membuat saringan COVID-19. Pada semua saudara-saudara sekalian, begitulah laporan harian saya pada hari ini, dan seterusnya saya pergi kepada soalan-soalan. Soalan-soalan yang telah dikemukakan kepada sekretariat, soalan-soalan yang bertulis atau dihantar secara WhatsApp dan sebagainya, dan ada soalan-soalan tersebut. Soalan hari ini agak banyak juga, tapi banyak soalan-soalan yang boleh dijawab sekaligus kerana soalannya adalah sama, tapi datang daripada pelbagai media, ya. Jadi soalan pertama ialah, berapa kluster mula dikenali? Ini daripada Sinar Harapan, ya. Beberapa kluster mula dikenal pasti membabitkan pekerja tapak pembinaan, dan terbaru semalam menyebabkan
menyebabkan Penampang mencatat kes yang tinggi melalui kluster Avenue. Faktor utama berlaku jangkitan adalah disebabkan keadaan tempat tinggal atau tempat kerja yang tiada penjarakan fizikal. Dan soalannya, dan apa langkah yang boleh diambil bagi memastikan kluster membabitkan pekerja pembinaan tidak berterusan wujud, termasuk adakah kerjasama daripada masyarakat yang bertanggungjawab? Jawapan kita ialah jangkitan di kluster Avenue berkemungkinan berlaku akibat kegagalan pekerja-pekerja tapak pembinaan untuk mengamalkan penjarakan fizikal dan keadaan tempat tinggal pekerja yang sesak. Ini saya akan jelaskan. Dua ya. Tidak ada kemungkinan tidak ada penjarakan sosial, penjarakan fizikal, dan juga mungkin tempat tinggal yang terlalu padat dengan penghuni, ya, sesak. Dan antara langkah yang boleh diambil oleh pihak majikan adalah seperti berikut: menyediakan kemudahan tempat tinggal pekerja yang sesuai dan kemudahan penjagaan kebersihan diri serta tidak bersesak, ya. Kedua, melakukan seringan COVID-19 ke atas kaki tangan ataupun pekerja sebelum mereka diambil sebagai pekerja, ya. Ketiga, menyediakan kemudahan pemeriksaan suhu dan peleburan kesihatan setiap hari sebelum memulakan kerja. Dan ketiga, melarang kaki tangan dan pekerja yang mempunyai simptom daripada hadir bekerja dan mendapat rawatan kesihatan dengan segera. Inilah yang kita perlu peringatkan apabila kluster pembinaan di tapak pembinaan ini bermula akhirnya, dan mungkin disebabkan kerana dua faktor yang telah dinyatakan tadi. Satu, kerana tidak mematuhi penjarakan fizikal, dan kedua, tempat tinggal itu terlalu sempit, ya. Pekerja tinggal di situ secara bersesak-sesak. Jadi dia sebenarnya sudah dianggap sebagai crowded place, ya. Dan apabila jangkitan ini berlaku, yang rugi itu ialah majikan. Kerana tempat kerja itu terpaksa ditutup. Dan sudah pasti mendatangkan kerugian kepada majikan hanya kerana sedikit kecuaian. Jadi saya berharap bagi pihak kerajaan negeri, buatlah peleburan yang sikit dalam memberi tempat tinggal yang lebih selesa kepada pekerja, supaya ini akan mengurangkan risiko jangkitan, ya. Kedua, pastikan semua SOP yang ditetapkan dipatuhi. Bila masuk kerja, pertamanya bila kita ambil pekerja, saring dahulu. Pastikan pekerja itu sihat. Bila sudah masuk kerja dan sebelum memulakan kerja, ambil suhu. Kalau ada yang sakit, janganlah paksa orang pekerja itu bekerja. Cepat-cepat pergi dihantar ke hospital dan sebagainya untuk tujuan saringan. Kerana amalan-amalan ini nampak macam seolah-olah membebankan. Tapi secara jangka panjang dia akan menguntungkan kepada majikan, kerana kita dapat memastikan pekerja kita dapat bekerja sepanjang mereka di tapak pembinaan tanpa apa-apa gangguan. Kedua, soalan lah, ya. Berapa banyak kluster dan berapa banyak kes sudah direkodkan berkaitan kluster membabitkan tempat pembinaan? Setakat ini terdapat 9 kluster. 9 kluster yang membabitkan tapak pembinaan, ya. Pertama, kluster Alila, ini di Tuaran, lah. Kluster Sutra, saya ingat semua tahu di mana Sutra, ya. Kluster Avenue,
dekat dengan Cyber City. Ya. Ini yang dilaporkan dua hari yang lepas lah. Ya. Kluster highway atau Pan Borneo, kluster lintas, kluster Teluk, kluster Bina, kluster Plaza, dan juga yang terbaru ialah kluster Tumha di Ranau. Dia melibatkan 12 kes. Dan tadi saya lupa baca jumlah kes ya. Alila 23 kes. Sutra 50 kes. Avenue di Cyber City 110 kes. Highway Pan Borneo 48. Lintas 14. Teluk 30. Bina 25. Plaza 14. Jadi kalau kita campurkan semuanya 326 kes. Ya, 326 kes. Soalan ketiga masih lagi daripada Sinar Harapan ya. Adakah pekerja pembinaan ini membabitkan warga asing atau tempatan? Dan bolehkah berikan pecahan warga asing dan tempatan setakat yang dijangkiti? Statistik kita yang ada sebanyak 98 yang ada setakat ini ialah 98 orang warga asing, 1 Cina, 17 Filipina, 80 Indonesia, dan 12 warga tempatan. Kes kluster Tumha di Ranau belum kita perolehi maklumat lanjut mengenai sama ada mereka orang-orang tempatan ataupun orang-orang asing. Ya. Seterusnya, NST atau New Straits Times bertanya, any updates from the Nombak and Telipuk settlement? How many have been tested? Jawapan ialah kluster penempatan Telipuk telah diisytiharkan sebagai diisytiharkan pada 30 November, manakala kluster Nombak telah diisytiharkan pada 8 November. Itu satu ya. Setakat 17 November, sebanyak 812 sampel telah diambil melalui seringan di skim penempatan Telipuk. Dan daripada seringan tersebut, 122 adalah positif, 590 negatif, dan 100 sampel masih menunggu keputusan. Itu di Telipuk ya. Manakala di Kampung Nombak, 344 seringan telah dilakukan dengan 62 positif, 265 negatif, dan 17 sampel masih lagi menunggu keputusan. And I would like to add that in each locations there are 4 teams, each from the health department to do the screening. Yeah. So what it means is that altogether there are 8 teams. And I was meant to understand one team consists of six people, because it's a huge task that they have to do. And basically that is the report that I have for you at this point of time. Yeah. We hope that the number of positive cases stays at low. Because as I have said and warned a few days ago, if there are more positive cases in Nombak and Telipuk, then we will see an exponential increase in the number of statistics in Kota Kinabalu. But so far it's been within the manageable limit, a manageable number. Yeah. 2, at the current rate of 5%,
might require ICU or intensive care, would the hospital be ready for surge in new cases from both localities? My answer is simple. The hospital, or rather ICU, is ready if there is an increase in the number of patients that need intensive care. Ya. Kemudahan di hospital adalah mencukupi, walaupun kemungkinan ada kenaikan ataupun ada keperluan yang mendadak atau yang bertambah yang memerlukan kemudahan-kemudahan rawatan di ICU. So the answer is very simple. Yes, the hospital is ready. Yeah. And we will make adjustment and arrangement to ensure that there will be sufficient medical care available for those who need them. Third question. Health Ministry is expected to have the vaccine early next year. Is there a formula by the state government in deciding who will get it? Apart from the prioritized group, i.e. the frontliners, the elderly and those with health conditions. Buat masa ini, Kementerian Kesehatan Malaysia belum mengeluarkan apa-apa kenyataan mengenai vaksin COVID-19. Although I think I read today that there is some sort of an arrangement between the Malaysian government and China, but at least in the term of the supply of the vaccines. Ya. Menurut kenyataan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, vaksin ini masih berada dalam fasa percobaan klinikal dan kerajaan sedang dalam proses rundingan perolehan vaksin tersebut. Kerajaan akan menyalurkan vaksin ini melalui seranan yang akan diberikan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. So at this point of time, the official stand is that the vaccine is still within the clinical stage of testing. So perhaps at this point of time it will be a bit premature for us to decide who will get them first. But whatever it is, we will have to depend on the recommendations of the Health Ministry. Yeah? 4, considering there are large number of illegal immigrants in Sabah, would they be part of the immunization program too? I think we'll do everything that is possible to ensure that we succeed in our war against this menace. So to me, it really doesn't matter whether they're locals or they're foreigners. The most important thing is that we get this virus out of circulations. The carrier could be local, they could be foreigners. And the carrier the carrier or the virus doesn't choose who is whether to infect the local or they want to infect the foreigners. Basically, what I'm saying is that a virus is a virus and we need to stop it at its track. And that basically sums up the policy of the government. Yeah? How many COVID-19 cases involving, or rather, that happened at the workplace in Sabah so far? I think I have answered these questions. I think the first question, soalan ini telah pun saya jawab lebih awal melalui soalan yang telah dikemukakan oleh Sinar Harapan kalau saya tidak silap ya. I will go to the next question. Saya pergi pada soalan seterusnya. Ini daripada Daily Express ya. Soalan tadi pun daripada Daily Express. Dan soalan itu saya telah pun jawab dalam soalan yang sama yang telah dikemukakan oleh Sinar Harapan. Dan ini soalan kedua daripada Daily Express. Is there COVID-19 cases involving eatery premises in Sabah so far? If there is, how serious it is? Is it true that the claim by Sabah MIC on COVID-19 non-compliance happening, especially the Indian Muslim restaurant and eatery premises? To me, it's very simple. If you find proof that there are evidence that there is a non-compliance in any of the eateries, simple. Call the relevant number or inform us
we will send in people to check. But I don't think it is, or we hope, that everyone will comply, including the E3, because the issue is very simple. You don't observe the SOP, and there are cases, we'll just have to close the restaurant. So the issue is, you want the restaurant to continue in operations, or you want to stop it just because you fail to comply with all the SOPs. And I want to remind here that it is equally the duty of the owner of the restaurant to ensure total compliance to the SOP. Yeah? It's just not just the customers. I think all of us know that under the SOP, it is incumbent upon the restaurant owners to ensure. Kalau ada orang kata pelanggan yang tidak ikut, tanggung jawab pemilik restoran untuk menegur mereka supaya mematuhi SOP. Kerana kalau mereka gagal, dan kalau misal katalah ada jangkitan virus, kita terpaksa menutup restoran. Jadi yang rugi pemilik restoran juga. Kalau saya boleh ulang dalam bahasa Malaysia, kluster yang melibatkan premis kedai makan adalah kluster, tadi dia tanya, adakah kes yang pernah berlaku di Sabah? Ada di Penampang, yang dipanggil sebagai kluster tempayan. Ya. Indeks kes dalam kluster ini telah menjalankan saringan gejala di hospital dan didapati positif. Hasil daripada saringan kontak rapat kepada kes ini menemukan 33 orang. Lagi yang didapati positif di kalangan ahli keluarga dan pelanggan kes. So, yes, the answer to your question is yes, there is one case in Penampang. It's called Tempayan cluster. And action has been taken. Yeah? Jabatan Kesihatan Negeri Sabah ingin memperingatkan sekali lagi kepada semua pengusaha perniagaan makanan dan perkhidmatan untuk sentiasa mematuhi SOP yang telah disediakan. Pekerja hendaklah menjalani ujian saringan COVID-19 sebelum mula bekerja dan hendaklah mendapatkan pemeriksaan kesihatan dengan kadar segera sekiranya bergejala atau berasa tidak sihat. Saya kira ditegaskan, terutamanya kepada pengendali dan pengusaha perniagaan makanan, penggunaan pelitup muka adalah dimestikan pada setiap waktu, di samping menjaga penjarakan fizikal serta kebersihan diri dan persekitaran. Dan seperti yang saya nyatakan awal-awal tadi, saya haraplah dan semua merayulah semua pengusaha kedai makan, restoran dan sebagainya, tolong pastikan pematuhan sepenuhnya kepada SOP. Kita mau anda berpeluang untuk menjalankan aktiviti ekonomi agar dapat menjana pendapatan. Dan untuk membolehkan ini kelonggaran ini diteruskan, kita haraplah tanggung jawab setiap kita, bukan setiap pelanggan, tapi kepada pemilik restoran dan kedai makan untuk memastikan pematuhan yang sepenuhnya kepada SOP di tempat-tempat tersebut. Daripada awal ni, apa status saringan kedua-dua kawasan di PKPD di Kota Kinabalu? Saya sudah jawab ni. Saya pikir dia merujuk kepada kluster di Telipuk dan juga di Kampung Nambak. Ya. Ini telah pun saya telah pun jawab awal tadi. Ya. Ada lagi satu soalan yang mengatakan kebenaran keluar dari kawasan PKPD diberi kepada mereka yang ada urusan di klinik dan hospital serta pengeluaran mesin ATM. Adakah kerajaan yakin mereka ini tidak akan membawa keluar virus kerana mereka akan bertemu dengan ramai orang? Semua yang dibenarkan untuk keluar ini adalah mereka yang telah pun disaring dan didapati berstatus negatif lah. Sudah pasti kalau mereka itu positif, mereka tidak dibenarkan untuk meninggal tempat. Dan
Kalau mereka positif, sepatutnya mereka berada di hospital atau di PKRC, bukan di tempat rumah mereka. Ya. Adakah kerajaan memikirkan perlu untuk menyediakan klinik bergerak di dalam kawasan PKPD bagi mengekang sepenuhnya penularan virus di kawasan PKPD, khususnya di Telipuk dan Nombak, kerana bilangan mereka ramai? Jabatan Kesihatan Negeri Sabah amat peka terhadap penularan COVID yang berlaku di Telipuk dan Nombak. Walaupun PKPD telah dilaksanakan di kawasan ini, penduduk masih boleh mendapatkan perkhidmatan perawatan dan rawatan fasiliti yang sedia ada di klinik kesihatan dan di hospital daerah yang berdekatan. Fasiliti-fasiliti tersedia adalah mencukupi untuk menampung keperluan penduduk di Telipuk dan juga di Nombak. Sekiranya terdapat keperluan, kerajaan bersedia untuk mempertimbangkan keperluan dan permintaan tersebut. Satu dari soalan daripada Wani ialah sehingga semalam terdapat 3 kluster melibatkan pembinaan. Adakah mereka ini warga tempatan dan di mana mereka tinggal? Saya ingat saya sudah jawab soalan ini lebih awal, ya. Saya pergi kepada jawapan seterusnya yang juga ada kaitan dengan pertanyaan sebelum ini. Pertanyaan ini berbunyi, terdapat kawasan-kawasan pembinaan yang dibangunkan oleh syarikat dari China dan pekerja mereka juga dari China. Adakah mereka itu telah disaring sepenuhnya, dan jika mereka dijangkiti, adakah mereka perlu dihantar pulang? Kerajaan Negeri Sabah setakat ini belum memberi kebenaran kemasukan pekerja-pekerja antarabangsa termasuk negeri China, ya. Kecuali mereka yang memegang pas kerja dan telah dikeluarkan sebelum bermulanya PKP pertama lagi. Apa ini bermakna mereka sudah berada di negeri ini, ya. Dan pas kerja telah pun dikeluarkan lebih awal. SOP sektor pembinaan telah disediakan oleh MKN dan ianya meliputi aspek penyediaan cara kerja, pengurusan risiko di tempat kerja, termasuk pengurusan tempat kediaman pekerja. Pada 20 Oktober 2020, Menteri Kanan Pertahanan telah mengeluarkan arahan ujian swab COVID-19 wajib bagi sektor pembinaan yang menggunakan perkhidmatan asing sebelum memulakan kerja, dan sekiranya didapati positif, mereka akan diberi rawatan. Tindakan pengusiran hanya tertakluk kepada pekerja asing yang tidak mempunyai dokumen perjalanan atau pas kerja yang sah. Sebenarnya SOP yang terperinci telah pun dikeluarkan di tempat-tempat pembinaan, ya, tempat bekerja. Jadi soal tidak tahu atau barangkali lupa sehingga tidak timbul. Kerana SOP itu amat jelas. Satu persatu kerajaan telah nyatakan. Jadi saya yakin kalau semua SOP ini dapat dipatuhi, kebarangkalian untuk jangkitan COVID ini tipis. Tapi apabila kita pandang inting atau tidak berapa peduli dengan SOP yang disediakan, di sinilah terbuka luas kebarangkalian kes jangkitan akan berlaku. Dan sekali lagi itulah saya mintalah kepada semua majikan, tolonglah patuhi peraturan, kerana kita juga mau anda berjaya dalam perniagaan, agar perniagaan anda boleh dibuat tanpa apa-apa gangguan. Kerana apabila timbul kluster atau ada pekerja-pekerja anda yang terjangkit kerana kecuaian dan lain-lain sebab, seperti mana yang saya peringatkan tadi, tindakan terpaksalah diambil untuk menutup kerja-kerja pembinaan, sehinggalah Jabatan Kesihatan berpuas hati bahawa pihak majikan telah pun mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan tempat itu selamat bagi semua pekerja. Dan ini sudah pasti
akan membabit masa yang panjang, dan bagi orang yang berniaga semua tahu masa itu emas. Ada kos dalam masa penutupan, dan kita mau elakkan kes-kes seperti ini berlaku dalam keadaan sekarang, di mana kita semua berusaha sadaya mungkin untuk membugarkan semua ya aktiviti ekonomi kita di Sabah khususnya. Dan The Vibes bertanya tadi, The Vibe bertanya, there is a couple of construction sites declared as clusters in Sabah recently. Can the government name the construction sites? I think I have answered these questions. There are about 9 construction sites, yeah, involving about 326 workers that have been found to be positive. Yeah. Usually, when there is an infection, so a cluster is discovered, stop work order would be sort of automatic, yeah. So the issue of the government, or rather us waiting for a decision to stop work, I think has become material. It is practically automatic. I mean, work would immediately cease upon the discovery of a new cluster at the construction site. Yeah. Another question daripada, satu lagi soalan daripada The Vibes. Usually, many construction sites hire migrants. A recent visit to Kampung Nombak revealed many of the residents there working in the many construction sites in Kota Kinabalu. Are the construction clusters relate to the squatters area in Nombak or any other areas in Sabah? Jawapan maklum balas kita ialah siasatan belum menemui sebarang hubung kait cluster avenue yang melibatkan pekerja tapak pembinaan dengan kluster Nombak. Faktor-faktor yang mungkin dikongsi bersama di antara kedua kluster ini adalah kegagalan untuk mematuhi SOP yang disediakan dan menjaga penjarakan fizikal di antara satu sama lain. So far we have not found any relations or rather any connections between those that have been found positive in Nombak as well and at the various construction sites. In fact, the general opinion is that the positive cases in the construction site could have been due to basically the failure to follow or to comply with the SOP, especially on the need to be for physical distance, to observe the physical, the physical distance between one worker and another, and other SOP that need to be complied at the work sites. So, saudara sekalian, begitulah setakat ini soalan-soalan yang kita terima, dan kalau ada masih soalan yang hendak ditanya daripada media yang berkemungkinan yang ada dalam terutama dalam siar raya kita ini, silakan. Ya. Datuk Seri. Datuk Seri. So no question from Avila today. Yeah. Willy, hari ini tidak ada soalan nggak dari FMT? Datuk. Ya.
Ada soalan Datuk. Oh, Willy. ya silakan. Uh, Apa ni, baru tadi diumumkan di Batu Sapi diisytiharkan darurat bagi menangguhkan PRK Batu Sapi. So berhubung dengan PRK di Bugaya ni Datuk, adakah sudah bersedia untuk diadakan ataupun kerajaan mungkin akan mencadangkan keadaan sama seperti di Batu Sapi? Pertama sekali bagi Bugaya, pemegang ataupun incumbent dari kawasan ini baru meninggal dunia 2 hari lepas. Ya. Jadi saya pikir bukan masa yang sesuai bagi kita untuk bercakap mengenai ada PRK di Bugaya. Saya ingat semua orang masih bersedih di atas kehilangan seorang wakil rakyat. Malah bagi pihak kerajaan negeri dan semua pasukan daripada jawatan kuasa pengurusan COVID negeri, kami ingin merakamkan setinggi-tinggi takziah kepada keluarga Allahyarham, ya, Datuk Manis Muka bin Panglima Dara. Saya kenal Allahyarham dan keluarga beliau. Suami Allahyarham adalah kawan baik saya, satu sekolah dahulu, Datuk Sabardin, ya. Dan saya ingin sampaikan takziah dan saya harap dan berdoa agar roh Allahyarham ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan keluarga Allahyarham diberi kesabaran yang tinggi dalam menangani dengan ketentuan ilahi ini. Dan saya harap para media pun semuanya yang beragama Islam sedekahkan surah Al-Fatihah kepada Allahyarham. Jadi jawapan saya pendek sahaja, barangkali biarlah SPR yang menentukan, ya. Malah saya dalam keadaan ini barangkali adalah belum sesuai kita bercakap pasal pilihan raya kecil lah. Tapi secara pribadi ini adalah keputusan SPR, tapi secara pribadi saya harap juga, dan pandangan saya ialah ini bukan masanya kita berpolitik, ya. I think politik boleh menunggu. Politics can wait. I think tumpuan kita, fokus kita hendaklah kepada menangani dan memerangi virus COVID-19. Dan ini bukan lagi soal parti apa atau dari mana kita datang. Ini adalah perjuangan bersama bagi seluruh rakyat. Tak kira siapa, dari mana parti pun, kita sama-sama berusaha untuk memerangi virus COVID ini. Karena kita berhadapan dengan satu situasi yang amat getir. Kalau kita lihat number, statistik di Sabah masih membimbangkan. Walaupun ada tanda-tanda kestabilan, tetapi ia belum menampakkan bahawa kita telah berjaya. Jadi di sinilah setiap daripada kita harus bekerjasama untuk memastikan kita berjaya dalam peperangan melawan COVID-19. Jadi jawapan pendek saya kepada soalan tadi, barangkali tidaklah begitu sesuai bagi kita untuk bercakap pasal Bugaya, kerana Allahyarham adun, ya, di Bugaya baru saja meninggal dunia lah. Terima kasih. Saya harap itu jawapan yang sesuai. Thank you, Datuk Seri. Datuk Seri. Yes. Fazli daripada Bernama, Datuk Seri. Yes. Datuk Seri, berkenaan dengan soalan tadi juga yang mengenai darurat di Batu Sapi itu, nak minta pendapat from Datuk Seri dan jawatan kuasa COVID sendiri, sejauh mana pengisytiharan darurat ni dia boleh mengekang COVID-19 di kawasan itu, Datuk Seri? Saya fikir pengisytiharan itu lebih kepada untuk penangguhan kepada pilihan raya kecil tersebut. Seperti mana kita tahu, pilihan raya kecil ini tidak boleh dielakkan kerana ia adalah sebahagian daripada peruntukan perlembagaan kita. Perlembagaan menyatakan PRK harus diadakan dalam masa yang tertentu, ya. Jadi itu sesuatu yang tidak boleh dielakkan apapun alasan. Tapi dengan pengisytiharan
ia memberi kuasa kita untuk menangguh PRK ini kepada satu masa yang akan ditentukan kelak oleh SPR bila keadaan selamat daripada ancaman COVID dan sebagainya. Dan bagi kita itu satu keputusan yang cukup tepat. Kita menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang di-Pertuan Agong kerana di atas kebijaksanaan bagi mengelak kita daripada terdada kepada risiko sekali lagi kepada jangkitan COVID di Batu Sapi. Harus diingat, kita harus belajar daripada apa yang berlaku selepas pilihan raya negeri Sabah yang lalu. Itu sudah cukup bagi kita untuk memberi pengajaran bahawa kita tidak boleh memandang ringan terhadap bencana dan juga penularan COVID yang sedang berlaku di Sabah. Okey, terima kasih Datuk Seri. Ya. Barangkali kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada semua sahabat media yang berkesempatan bersama-sama saya pada hari ini. Kita berjumpa lagi dalam sesi yang sama pada hari Jumaat ya. Dan kita berdoa sama-sama kepada Allah SWT ataupun apapun agama yang kita anuti agar kita semua berjaya untuk menangani cabaran melawan COVID-19. Jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga negeri kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.